Allahumma barik wa sallim nahmadul musalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Utsman radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terbaik antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Sayyidina Utsman radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terbaik antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Sayyidina Utsman radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang terbaik antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Keterangan dalam kebanyakan kitab hadis ini dinyatakan dengan perkataan wa, yakni dan, sebagaimana diterjemahkan di atas. Dalam keadaan ini, ganjaran yang besar adalah bagi siapa yang belajar Al-Quran yang mulia dan kemudian mengajar kepada orang lain. Namun demikian, dalam setengah kitab hadis ini diriwayatkan dengan perkataan au, yakni atau, yang beri makna yang terbaik antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran atau yang mengajarkannya. Mengikut riwayat ini, ganjaran dan kelebihan adalah umum. Sama ada orang itu belajar untuk dirinya sendiri atau mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Setiap orang pada mereka akan mendapat kelebihan dan ganjaran tersendiri. Sebenarnya Al-Quran itulah Islam. Oleh itu agama Islam bergantung sepenuhnya kepada pengekalan dan penyebaran Al-Quran. Oleh kerana itu, sudah jelaslah tentang kedudukan terbaik bagi orang yang belajar Al-Quran atau mengajarkannya. Dan tidak perlu kepada sebarang penjelasan lagi. Darjah yang terbaik ialah mempelajari Al-Quran dengan makna dan maksudnya, dan darjah yang terendah ialah mempelajari lafaz Al-Quran sahaja. Mafhum kedua daripada hadis di atas, sebagaimana diriwayatkan dengan lafaz au, yang bermakna atau, menyokong hadis diriwayatkan secara mursal oleh Sayyidina Sa'ad bin Salim radhiyallahu anhuma. Sekiranya seorang yang memperolehi ilmu Al-Quran menganggap orang yang diberikan suatu nikmat yang lain itu lebih baik padanya, maka dia telah menghina nikmat Allah SWT yang telah dikurniakan ke atasnya. Ini adalah jelas apabila perkataan Allah SWT adalah yang terbaik antara segala perkataan, maka pastilah belajar dan mengajarkan perkataan Allah SWT itu adalah lebih baik pada segala sesuatu yang lain, sebagaimana yang akan diterangkan dalam hadis yang akan datang. Mula Al-Kari rahmatullahi menuliskan dalam satu hadis bahawa siapa yang telah memperolehi ilmu Al-Quran telah menyimpan ilmu kenabian di kepalanya. Hazrat Sahal Tastari rahmatullahi berkata, tanda cinta kepada Allah SWT ialah wujudnya cinta terhadap perkataan Allah SWT dalam hati. Dalam kitab Syarah Ulumuddin terdapat senarai orang yang akan diberi perlindungan di bawah naungan Arash pada hari kiamat. Akan diberi perlindungan di bawah naungan Arash Allah SWT pada hari pengadilan yang menggerunkan. Antara mereka adalah orang yang mengajar Al-Quran kepada kanak-kanak Islam, dan juga mereka yang belajar Al-Quran semasa usia muda dan terus mengambil berat untuk membaca Al-Quran apabila sudah dewasa. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.